Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billah al-aliyyil azim. La haula wa la quwata illa billah al-aliyyil azim. La haula wa la quwata illa billah al-aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, malam ni kita dapat bersama lagi dalam kuliah paraki kita. Kita masih lagi membicarakan tentang afat ala tariq, yakni wabak sepanjang jalan dakwah. Dan dalam kuliah yang lepas kita telah mula membicarakan tentang bagaimana untuk mengobati wabak yang pertama, iaitu wabak al-futur. Setelah kita bincang sebelumnya tentang apakah sebab-sebab faktor-faktor yang menjadikan al-futur menjadi wabak kepada ahli-ahli jamaah itu sendiri. Jadi dalam kuliah yang lepas kita telah melihat di antara cara untuk mengubati al-futur ni ialah yang pertama dengan menjauhkan diri daripada melakukan dosa, dosa maksiat. Sama ada yang besar ataupun yang kecil. Kerana dosa maksiat ni yang pertama dia menjauhkan kita daripada rahmat Allah. Dosa maksiat ni dia menjauhkan kita daripada rahmat Allah Ta'ala. Dosa maksiat juga menyebabkan kita terhalang daripada cahaya petunjuk Allah. Dosa maksiat juga menyebabkan nafsu kita semakin kuat dan akan mengalahkan kebaikan dalam diri kita. Dan banyak lagi yang telah kita bicarakan, maka menjauhkan diri daripada dosa dan maksiat ini sangat penting. Satu usaha tarbiyah, usaha mujahadah yang mestilah berterusan. Yang kedua, kita mestilah menjaga dan berterusan melakukan ibadat harian. Utamanya menjaga dan mendirikan solat yang terbaik ialah sentiasa berjemaah. Bukan sekadar mendirikan solat-solat yang fardu, tetapi juga berusaha untuk melaksanakan solat-solat yang sunat. Kerana dengan amalan-amalan yang sunatlah, dengan amalan-amalan yang sunatlah kita akan dapat memperkuatkan jiwa kita dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala dia akan melihat hamba-hambanya yang rajin sembahyang sunat, mengamalkan amalan-amalan sunat, dan hamba-hamba dia yang beginilah yang akan diberikan kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keempat, kita telah bincang bagaimana untuk mengubat penyakit futur ni kita kenalah membebaskan diri kita daripada ghulu, yakni keterlaluan dalam dalam mengamalkan agama dalam bentuk kefahaman yang salah. Kefahaman yang salah maknanya kita meletakkan mengambil bahagian-bahagian yang berat dalam agama dan memberatkan diri kita sehingga ada masanya kita terasa jiwa kita rasa tertekan dan akhirnya kita meninggalkan amalan-amalan agama. Yang kelima, untuk mengubat penyakit futur ni kita mesti sentiasa berusaha meletakkan diri kita dalam dakapan jamaah. Hidup kita mestilah hidup yang berjamaah. Kerana dengan berjamaah lah kita akan dapat saling tegur-menegur, nasihat-menasihati dan dapat saling menggalakkan antara satu sama lain untuk beramal dan saling memperkuatkan antara satu sama lain. Ini adalah merupakan kepribadian orang beriman, yang mana untuk yashuddu ba'duhum ba'dha, sentiasa memperkuatkan antara satu sama lain.
Baik. Kemudian yang keenam, bagaimana nak merawat futur? Iaitu memberikan perhatian pada sunnatullah. Maknanya dalam gerakan kita, kita mestilah sentiasa berusaha untuk memenuhi sebab-sebab. Maknanya kalau kita nak menang dalam perjuangan, mestilah memenuhi sebab-sebab kemenangan. Kerana Allah Ta'ala mengikat alam kita ni dengan sunnatullah. Menang dan kalah itu adalah merupakan fenomena alam yang terikat dengan sunnatullah, maknanya terikat dengan sebab dan musabab. Maka kita mestilah bersedia untuk mencari sebab-sebab kemenangan, sama ada dalam dalaman ataupun luaran, supaya kita diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menurut fitrah dan sunatullah itu sendiri. Yang ketujuh ialah bersedia untuk berdepan dengan halangan. Maknanya duduk dalam gerakan Islam, kita kena fikir memang ianya akan diuji Allah Taala. Sebab Allah Taala tak mahu para pejuangnya yang berpura-pura dalam perjuangan, maka Allah Taala dia akan menguji kita dan menzahirkan apakah kita benar-benar tulus, ikhlas dalam perjuangan. Dan juga yang ke-8, meneliti dan bertindak secara sistematik dalam kerja-kerja jamaah. Yang ke-9, sentiasa mendampingi orang-orang yang soleh supaya kita sentiasa mendapat nasihat, mendapat tunjuk ajar dan mendapat contoh tauladan dalam perjuangan itu sendiri. Baik, pada hari ini kita akan sambung bagaimana untuk mengobati wabak al-futur. Baik, yang ke-10, menurut pengarang kitab, memberikan hak kepada badan. Memberi hak kepada badan sama ada kerehatan. Maknanya badan kita ni ada limitation. Walaupun kita bersemangat tinggi, kita kena ada masa-masa rehat lah. Supaya badan kita diberikan hak dia. Sebab ada kalanya bila badan tak berehat, maknanya kita akan dihinggapi penyakit, akan dihinggapi dengan kesusahan yang menyebabkan kita terhenti dalam perjuangan. Juga dalam makan minum, dalam bentuk yang sederhana. Kerana banyak penyakit-penyakit berpunca daripada makan minum itu sendiri. Maka cara yang demikian akan dapat memberikan kecergasan kepada badan dan dapat mengembalikan kekuatan. Nabi SAW telah memberi petunjuk kepada amilin. Nabi SAW telah memberi petunjuk kepada amilin, yakni petugas-petugas jamaah, dalam perkara ini di mana mengikut satu riwayat, faqad dakhala marratal masjid fara'a hablan mamduda baina saritain faqala ma hadzal habl qalu hadza hablun li Zainab fa idza fatarat ta'allaqat bih faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kulluhu liyusalli ahadukum nashatahu fa idza fatar falyaq'ud. Bermaksud, satu hari Nabi SAW telah masuk ke dalam masjid. Baginda mendapati seutas tali yang merentang di antara dua tiang. Maka baginda bertanya, tali apakah ini? Mereka menjawab, tali ini kepunyaan Zainab. Apabila ia penat, dia bergantung dengan tali itu. Lantas Nabi SAW berkata, rungkaikannya lah. Hendaklah seorang daripada kamu mendirikan sembahyang dalam keadaan cergas. Apabila ia penat, hendaklah dia berbaring. Maknanya Nabi nakkan kita faham, maknanya dalam soalan ibadah ni mestilah dengan kemampuan, bukanlah kita paksa sampai kita terpaksa contoh dan contoh ni maknanya buat tali je dan sebagainya yang menyusahkan. Nabi juga sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, iza na'asa ahadukum wa huwa yusalli falyarqud hatta yazhaba anhu an-naum fa inna ahadakum iza salla wa huwa na'is la yadri la'allahu yazhabu yastaghfiru fayasubba nafsah. Bermaksud apabila salah seorang daripada kamu mengantuk semasa mendirikan sembahyang, hendaklah dia berbaring hingga hilang mengantuknya. Maka sesungguhnya salah seorang dari kamu apabila mendirikan sembahyang dalam keadaan mengantuk, dia tidak tahu kemungkinan dia memaki diri sendiri. Maknanya bacaan itulah, bacaan kita dalam sembahyang entah intang pukang, maknanya dia akan membawa keburukan pada diri sendirilah. Baik, dari itu antaranya lah maknanya kita memberikan hak pada badan, maknanya menjaga kesihatan kita lah. Baik, yang ke-11, mengobati penyakit futur, menghiburkan diri dengan melakukan perlakuan yang harus. Menghiburkan diri dengan melakukan perlakuan yang harus termasuklah bermesra dengan keluarga atau bermain dengan anak-anak atau melakukan perkelahan seperti ke sungai untuk berdayung atau bersukan di bawah sinaran bulan, juga memberi masa merenung dan memikir atau mendaki gunung, merentasi padang pasir atau merentasi hutan,
juga membiasakan diri menghadapi kepayahan hidup, juga kepenatan berladang dan lain-lain seumpamanya. Maknanya kita kena ada aktiviti lah. Bukan terperap kat rumah. Bukan sekadar orang kata indoor, kena ada outdoor. Macam yang biasa ya dahan buat lah kan. Ya dahan biasa buat apa ni, rehalah tepi pantai dan sebagainya. Itu memang satu program yang baik lah untuk ahli-ahli jamaah itu sendiri. Maka kesemua tindakan ini akan dapat menolong menghapuskan rasa jemu, juga dapat mengatasi al-futur dan juga kemalasan. Apabila seorang Islam membiasakan dirinya dengan melakukan aktiviti ini, ia akan merasakan seolah-olah dilahirkan semula atau menjadi manusia yang lain. Maknanya dia akan dapat refresh lah, healing jiwa dia. Dari Abi Hanzalah bin Ar-Rabi' Al-Usaidi Al-Katib, salah seorang jurutulis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, aku berjumpa Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar bertanya, bagaimana keadaan engkau wahai Hanzalah? Aku menjawab, Hanzalah telah menjadi orang munafik. Abu Bakar berkata, subhanallah, apa yang kau katakan ni? Aku menjawab, semasa kita berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda memperingatkan kita tentang syurga dan neraka sehingga seolah-olah kita melihatnya dengan mata. Tetapi apabila kita meninggalkan baginda sallallahu alaihi wasallam, kita telah sibuk dengan isteri, anak-anak dan harta benda sehingga banyak yang kita lupakan. Maka Abu Bakar berkata, demi Allah, kami pun menghadapi keadaan yang sama. Maka aku dan Abu Bakar telah pergi ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila berhadapan dengan Nabi, lantas aku berkata, wahai Rasulullah, Hanzalah telah menjadi munafik. Nabi berkata, apa halnya ini? Aku menjawab, wahai Rasulullah, semasa kami berada di sisi Tuhan, Tuhan telah mengingatkan kami tentang neraka dan syurga seolah-olah kami dapat melihatnya dengan mata. Tetapi apabila kami keluar dari rumah Tuhan, kami sibuk dengan anak isteri dan harta benda dan kami telah begitu banyak melupainya. Ini memang realiti ini pun biasa kita lalui kan. Bila duduk dalam program, duduk dalam tamrin, dalam musrah, kita rasa seronok lah. Ingat apa Quran, ingat Allah, ingat Nabi, ingat perjuangan dan sebagainya. Tapi bila balik ke rumah, kita sering lupa dan sebagainya diceritakan dalam riwayat hadis ni. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallazi nafsi biyadihi law tadumuna ala ma takunu indi wa fi zikri lasafahatkum al malaikah ala furushikum wa fi turuqikum walakin ya Hanzalah sa'atan wa sa'atan salasa marrat. Bermaksud, dan demi diriku yang berada di tangannya, yakni di tangan Allah, dalam kekuasaan Allah, seandainya kamu terus kekal seperti mana kamu berada di sampingku dan terus berzikir, maknanya duduk sebelah Nabi, berzikir je, tak buat kerja lain, nescaya para malaikat akan bersama kamu, sama ada kamu berada di atas tempat tidur ataupun di jalan. Tetapi wahai Hanzalah, lakukanlah dari masa ke semasa 3 kali. Nabi sebut sa'atan, sa'atan, sa'atan. Maknanya dalam bahasa kita mudahnya berpada-pada lah. Berpada-pada. Sebab kita ni manusia biasa. Kita ni bukan Nabi dan Rasul. Kita ni orang kata manusia biasa. Yang perlukan apa? Muamalah dengan orang lain. Perlunya bermuamalah dengan keluarga. Perlukan orang kata hiburan-hiburan yang diizinkan. Supaya jiwa kita tidak akan tertekan. Itu dia. Sebab itulah bila kita biasa baca hadis yang menyebut tentang ada 7 golongan yang mendapat apa nama ni, lindungan Allah di padang mahsyar. Ada 7 golongan. Antara yang pertamanya ialah al-imamul adil, imam yang adil. Yang kedua ialah syabun nasya'a fi ibadatillah, seorang anak muda yang sejak kecil beribadat kepada Allah. Dan yang ketiga ni maknanya Nabi kata warajulun mu'allakun qalbuhu fil masajid, seorang lelaki yang hatinya terpaut di masjid. Jadi dalam memahami seorang lelaki yang hatinya terpaut ke masjid ni bukanlah bermakna kita kena duduk 24 jam di masjid. Hati terpaut kepada masjid ni maknanya kalau ikut yang Ana belajarlah dengan guru Ana dulu, dia kata ini menunjukkan bahawa seorang lelaki yang jiwa dia sentiasa menanti-nanti, menunggu-nunggu waktu sembahyang. Maknanya dia nak sentiasa bersedia, contohnya nak masuk waktu subuh, maka dia akan bangun awal untuk bersedia dapat sembahyang subuh contohnya. Kalau nak waktu zuhur dapat sembahyang di masjid, maka dia akan bersiap sedia awal supaya tak ketinggalan daripada solat jamaah di masjid. Begitulah untuk asar, maghrib dan isyak. Ini orang yang hati dia sentiasa
mengintai-ngintai waktu sembahyang. Jadi maknanya jangan salah fahamlah. Kita ingat, wah kena duduk masjid 24 jam. Tidak. Betulah Nabi SAW, dia sebut pada Hanzalah, sahabat dia, maknanya saatan-saatan menunjukkan berpada-pada lah. Maknanya ada masa-masa yang memang kita perlukan hiburan dalam bentuk kita bermain dengan keluarga, kita berekreasi dengan keluarga, kita makan angin dengan keluarga dan sebagainya. Itu untuk orang kata healing jiwa kita dan juga untuk refresh jiwa kita. Baik, seterusnya cara untuk mengobati penyakit futur juga ialah sentiasa merujuk dan mengkaji buku-buku sirah, sejarah dan juga biografi. Sentiasa merujuk dan mengkaji buku sirah, sejarah dan biografi kerana buku-buku tadi mengandungi banyak kisah tentang amilin, al-mujahidin, juga tokoh-tokoh yang berjasa. Hasrat yang benar, yang kesemuanya ini akan membangkit dan menyegarkan diri apabila membacanya. Maknanya kita kena ada maktabah lah. Setiap kita ni kena ada koleksi buku-buku bacaan. Terutamanya sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga cerita-cerita tentang para sahabat, Khulafaur Rasyidin, sahabat-sahabat yang lain. Maknanya mujtahidin, para ulama, tokoh-tokoh perjuangan, mujahidin dan sebagainya. Maknanya yang boleh memberikan kita inspirasi kepada jiwa kita. Jadi maknanya dengan itu kita perlu ada ni lah. Kita perlu ada koleksi buku tersendiri. Jangan kita istilahnya hanya duk balik game ke, duk balik WhatsApp ke, duk balik Shopee, Lazada saja tanpa kita ada buku-buku yang kita baca setiap hari. Benarlah apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, "Laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab." Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu, mana kisah-kisah dalam Quran lah, sama ada kisah Nabi dan Rasul, kisah-kisah contohnya orang-orang yang Punca, siapa dia? kalau kita lihat dalam Quran banyak kisah-kisah, contohnya kisah-kisah Nabi dan Rasul. Satu, kisah-kisah orang-orang yang dimuliakan Allah, macam kisah Luqman bin Hakim, kisah Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi ni budak-budak muda je, bukan alim ulama, bukan waliullah, bukan ulama besar. Mereka hanya budak-budak muda yang beriman, yang maknanya mempertahankan keimanan mereka. Maknanya itu pun kita kena baca dan kita belajar daripada mereka. Contoh kisah-kisah tentang Zulkarnain, raja yang adil, kisah-kisah tentang figure-figure yang jahat, macam Firaun dan sebagainya. Itu semua kisah-kisah yang kalau kita baca, mari kita dapat mencari pengajaran yang baik untuk kita jadikan sebagai inspirasi dalam perjuangan. Sebagai contoh, apabila seorang Muslim membaca kisah Umar Abdul Aziz. Umar Abdul Aziz ni adalah seorang khalifah di zaman Umayyah, di mana apabila beliau berasa penat untuk beribadat di antara waktu sembahyang subuh dan terbitnya matahari, dia terus berlega dalam rumahnya sambil merangsang dirinya dengan berkata, bagaimana mata boleh lelap sedangkan dia adalah cahaya dan tidak tahu di mana antara dua tempat dia akan bersenam, di syurga ataupun di neraka. Maknanya ini dia punya modul dia lah. Modul untuk mendidik diri sendiri, mendidik diri sendiri. Jadi oleh kerana itulah kalau kita baca banyak kisah-kisah sahabat terutamanya yang maknanya mengajar kita, merangsang jiwa kita untuk istilahnya cergas di dalam berjemaah itu sendiri. Bila seorang Muslim membaca kisah ini, seluruh perasaannya akan bergerak. Maka dia akan mula cergas dan merasa dirinya dengan harapan untuk tergolong dalam kumpulan amilin mujahidin. Sebab itulah yang nama mujahidin ialah orang yang berjihad. Dan jihad yang pertama ialah jihad untuk mendidik diri sendiri. Itu sebenarnya jihad yang berterusan yang kita semua akan hadapi. Selagi kita hidup, selagi itulah kita berdepan dengan jihad untuk menundukkan nafsu kita. Kerana percayalah kesempurnaan peribadi kita sebagai seorang Muslim takkan dapat kita capai kecuali kita dapat menundukkan nafsu kita kepada syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, la yu'minu ahadukum hatta an yakuna hawahu taba'an bima ji'tu bih. Tak sempurna iman seseorang kamu sehinggalah kamu dapat menjadikan nafsu kamu itu mengikut syariat yang aku bawa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betullah
mentarbiyah, bermujahadah terhadap nafsu ni adalah merupakan kerja peribadi kita, yang tak perlu kita nak tunggu jamaah, yang perlu kita buat sendiri sepanjang hidup kita. Selagi kita masih bernyawa, selama itulah kita mestilah mentarbiyah dan juga bermujahadah terhadap diri kita sendiri. Kemudian yang ke-13-nya, untuk mengobati penyakit al-futur, sentiasa mengingati mati dan soal kubur. Sentiasa mengingati mati dan soal kubur selepasnya, maknanya selepas matilah, termasuklah kegelapan dan kengerian kubur juga, dan keadaan hari kebangkitan mahsyar. Maknanya kita selalu mengingatkan diri kita tentang dua perkara ni. Pertama, alam barzakh, dan yang kedua, alam akhirat. Sebab alam barzakh ni kita akan hidup dalam bentuk kita ni roh. Nyawa kita, roh ni. Jasad dah hancur dah. Bila roh, maknanya kita sekarang ni kita perlu makan minum sebab kita perlu supply pada diri kita yang batang tubuh kita ni. Kita perlukan karbohidrat, kita perlukan gula, kita perlukan protein, kita perlukan mineral, vitamin dan sebagainya yang perlu kita makan, yang perlu kita minum. Tapi dalam kubur nanti kita dah tak ada dah jasad. Maka yang kita perlu ialah roh kita tu. Rohnya yang perlukan makan minum. Dan roh ni makan minumnya bukan bila dah mati. Masih hidup lagi ketika di dunia ni. Maknanya bagaimana kita memperkuatkan roh kita. Kerana roh kita ni hanya akan jadi kuat bila mana yang pertama, ilmu. Ilmu memperkuatkan roh. Yang kedua yang akan memperkuatkan roh ialah ibadah. Ini dua makanan utama roh yang kita boleh dapat ketika kita hidup. Maknanya peluang untuk kita beri makan pada roh ni bukan bila dah mati. Tapi ialah ketika hidup. Sebab dah mati, dah tak ada datang kuliah. Dah mati, kita dah tak datang usrah. Dah mati, kita dah tak semayang, dah tak puasa, dah tak berzakat, dah tak pergi haji dan sebagainya. Maknanya, kalau kita nak perkuatkan roh, masa kita hidup lah. Masa kita hidup sekarang ni. Jangan bila dah mati, baru nak pergi kuliah kan. Lari orang. Dah mati pergi kuliah kan. Masa dah hidup lah kita nak pergi sembahyang jemaah. Kita nak bangun tahajud. Kita nak baca Quran dan sebagainya. Jangan tunggu mati. Mati, lepas mati tak ada apa-apa dah. Dan ingat bila kita dibangkitkan di padang mahsyar, dengan tiupan kali yang kedua oleh Israfil, apa yang akan berlaku ialah roh kita akan bersatu semula dengan jasad. Akan bersatu semula dengan jasad kita. Maknanya kehidupan di padang mahsyar dan di alam akhirat ialah macam mana kita di dunia ni. Ada roh dan ada jasad. Ini kita kena faham ni. Bila ada roh dan ada jasad, maka jasad kita perlukan makan minum. Jasad kita perlukan pakaian. Jasad kita perlukan rumah. Jasad kita perlukan keselesaan. Kalau sejuk, dia rasa sejuk. Kalau panas, dia rasa panas. Kalau senang, dia rasa senang. Kalau susah, dia rasa susah. Maka yang ini, yang kehidupan di akhirat inilah yang kita kena fikirkan lebih. Kat dunia ni, rasanya banyak perkara kita dah dapat. Dulu kecil kita belajar, sampai sekolah menengah, kita belajar, masuk PEXA, kemudian kita masuk kolej, kita masuk belajar lagi, kemudian kita bekerja, dah dapat gaji, kita berkahwin, kita ada anak pinak, dah ada rumah, dah ada kenderaan, dah ada harta dan sebagainya. Maknanya dari segi hidup tu kita dah rasa dah. Yang belum kita rasa ialah hidup di alam akhirat ni. Hidup di alam barzakh dan juga hidup di alam akhirat. Yang ni yang kita kena tanya. Untuk kehidupan kita dah macam-macam bekalan kita cari. Duit kita, harta kita dan sebagainya. Isteri, anak-anak dan sebagainya. Tapi bagaimana kehidupan di akhirat? Bagaimana kehidupan kita di alam barzakh? Apa persiapan kita? Ke akhirat besok kita nak makan apa? Ke akhirat besok kita nak pakai baju macam mana? Ke akhirat besok kita nak ada rumah macam mana? Semua tu tak boleh kita buat masa dah mati nanti. Semuanya kita kena buat ketika hidup lagi. Ketika kita hidup ni lah, maknanya kita kalau nak buat rumah di syurga ketika hidup. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW ada menyebut tentang siapa yang semayang sunat sehari semalam 12 rakaat. Semayang sunat bukan semayang fardu. Semayang sunat 12 rakaat, maka Allah Ta'ala dalam hadis menyebut bunyalahu baitun fil jannah. Dia akan dibina satu rumah di syurga. Mak dapat rumah. Itulah caranya kita nak buat persiapan buat rumah di syurga. Semayang sunat 12 rakaat sehari semalam. Kalau hari ini dapat buat, alhamdulillah dapat satu rumah. Kalau besok dapat buat lagi, satu rumah lagi.
Kalau lusa dapat buat lagi satu rumah lagi. Memang banyak lah. Kan? Sebab Allah Ta'ala yang maha kaya. Dia sediakan rahmat dia di syurga tu jauh lebih banyak daripada dia curahkan rahmatnya di dunia. Oleh kerana itu, maknanya kita kena kejar perkara ni. Sebab kita hanya akan boleh buat nak dapat pakaian yang baik-baik, nak dapat makan minum yang baik-baik, nak dapat kehidupan yang baik, nak dapat rumah yang baik dan sebagainya. Di akhirat ialah amalan kita di dunia itu sendiri. Maka oleh kerana itulah dengan mengingati perkara-perkara ni, dia akan dapat menyedarkan kita, dapat merangsang kita untuk beramal, menyegerakan amal dan menyegerakan bertaubat dan bersungguh-sungguh dalam membuat persiapan. Ingat mati ni bukan sekadar ingat mati, sakit mati macam sebagainya. Jangan kita fikir bila ingat mati, sakit mati kita takut. Kita rasa takut hingga timbul anxiety dan sebagainya. Mengingati mati ni maksudnya mengingati kehidupan selepas mati. Dan dia akan merangsang kita untuk buat persiapan dalam menghadapi kehidupan selepas mati itu sendiri. Jadi semuanya ini boleh menyedarkan diri dari tidur dan menghalang diri daripada baring dan mengingati dari kelalaian. Kesedaran ini akan mengaktifkan semula dan juga mengorak langkah dalam perjuangan. Ada orang tanya Ana dulu satu hari tu. Masa tu Ana driving balik daripada Pahang pukul 2-3 pagi. Ada orang tanya dalam WhatsApp. Sebab dia tahu Ana dalam perjalanan balik daripada Pahang. Dia kata, kenapa buat kerja gini kan? Dia kata, susah payah kita nak buat kerja gini. Malam-malam pergi program dan sebagainya. Dia kata, Ana kata jawab mudah aja. Sebab kita masih hidup. Sebab kita masih hidup dan kita belum mati. Besok mati tak boleh buat dah semua tu. Kan? Kalau kita nak buat persiapan untuk lepas mati, maka masih hiduplah kita kena buat sungguh-sungguh. Jadi sebaik-baik perantaran untuk mengingati mati ialah sentiasa menziarahi kubur. Walaupun seminggu sekali. Itu antara caranya lah. Dengan menziarahi kubur. Dan bukan sekadar menziarahi kubur. Ziarah kubur yang dah tanam orang, dah tanam jenazah. Antara cara yang boleh mengingatkan kita tekan kematian juga ialah menziarahi orang sakit. Terutamanya orang sakit yang ada nazak. Kan? Orang nazak ni, kalau kita pergi, kita tengok macam mana keadaan jenazah tu memang menginsafkan. Tu. Jadi dengan menziarah kubur, kita akan mendapat pengajaran tentang keadaan mereka yang bersemadi di dalamnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur, fazuruha fa inna fiha ibrah." Bermaksud aku pernah melarang kamu dari menziarah kubur. Maknanya satu masa dulu Nabi pernah larang daripada ziarah kubur. Sebab takut orang-orang Islam ketika itu masih baru beriman, takut mungkin membawa kepada kepercayaan dan sebagainya boleh merosakkan akidah. Tapi Nabi kemudiannya mengizinkan bahkan menyuruh untuk menziarah kubur. Kenapa? Fa inna fiha ibrah. Nabi kata padanya yakni menziarah kubur tu ada pengajaran. Baik, mengikut cerita tentang Ibnu Al-Sama' Al-Wa'iz, seorang pendakwah, bahawasanya dia telah menggali lubang dalam rumahnya seolah-olah seperti lubang kubur. Ini modul orang dulu. Dia buat lubang kat dalam rumah dia sendiri. Setiap kali dia merasa futur atau malas, dia lalu berbaring dalam lubang tadi seolah-olah dia telah mati. Sebab tu dia mula membayangkan yang dia telah soal kubur, dan dia juga membayangkan amalan yang tidak mencukupi. Lalu dia meminta tolong dan menjerit dan memohon menggalikan ke dunia. Lalu dia berkata, Rabbi rji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Sebagaimana dalam surah Mukmin, ayuhai Tuhan, kembalikanlah aku ke dunia untuk dapat melakukan amal soleh yang pernah aku tinggalkan. Ini maknanya doa ini sebenarnya penyesalan, maknanya rakaman Allah Taala terhadap dialog orang-orang yang bila ketika di akhirat nanti mereka minta untuk balik ke dunia sebab nak beramal soleh, dan yang mana amal soleh itu ketika di dunia dulu dia tinggalkan. Dia lalai, dia cuan, dia malas. Tapi bila dah masuk alam akhirat, barulah menyesal. Maka lebih baiklah menyesal dulu, berpendapatan sebelum menyesal di akhirat yang tidak berguna lagi. Selepas lama menjerit dan meminta tolong, dia menjawab sendiri pada dirinya, wahai Ibnu Samak, sekarang kamu diberi satu peluang sekali lagi. Lalu ia bangun dari kuburnya dalam keadaan seolah-olah dia terlepas dari satu belenggu atau ikatan dirinya. Jadi ini modul yang dia ajar diri sendirilah. Kita nak buat pemulih, tak nak buat pun tak apa. Itu dia. Kita kena
Setlah diri kita sendiri macam mana kita nak mengingati mati. Kan? Itu dia. Baik, yang ke-14, bagaimana kita nak mendidik diri kita untuk mengobati penyakit futur dalam diri kita ialah sentiasa mengingati syurga dan neraka. Semasa mengingati syurga dan neraka dan apa yang terdapat pada kedua-duanya dari nikmat dan azab, mengingati kedua-duanya syurga dan neraka akan menghilangkan mengantuk dari kelopak mata dan menggerakkan himmah, yakni cita-cita hati yang kaku dan keazaman yang lesu. Mengikut cerita Harram bin Hayyan bahawa dia pernah keluar pada satu malam dengan meluangkan dengar yang begitu tinggi. Apa ni? Aku heran tentang syurga, bagaimana orang yang inginkannya boleh tidur, dan aku heran dengan neraka, bagaimana orang yang takutkannya boleh tidur. Kemudian dia membaca ayat Al-Quran. Afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Maka apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di malam hari di waktu mereka sedang tidur. Ini kefahaman kefahaman dia terhadap ayat tu. Maknanya dia tadabbur ayat ni dan dia takut maknanya apa nama ni, perkara ni berlaku lah. Macam mana kita boleh rehat, macam mana kita boleh relax, boleh merasa aman dengan azab Allah dalam keadaan umat dulu pernah apa nama ni diazab oleh Allah Taala ketika mereka tidur. Itu dia. Baik. Kemudian di antara cara juga merawat dan mengobati futur ialah sentiasa menghadiri majlis ilmu. Ini penting. Sebab itulah menuntut ilmu ni dia datang kewajipan tu maknanya berserta dengan ibadat-ibadat yang lain. Contohnya semayang. Semayang untuk dapat khusyuk semayang, dapat memelihara semayang, dapat menyempurnakan semayang, ini semua mesti datang dengan ilmu. Mesti datang dengan belajar. Sebab itulah orang yang semayang, tiba-tiba dia tak belajar agama. Dia tak belajar tauhid, dia tak belajar fiqh, tak belajar tasawuf. Maknanya dia rasa dengan ibadat semayang tu cukup. Maka orang begini takut-takut kena tipu dengan syaitan. Sebab menuntut ilmu inilah yang syaitan cukup bimbang. Sebab dengan keilmuan, orang dapat mengetahui cara-cara syaitan menyesatkan manusia. Jadi penting menuntut ilmu ni. Sepatutnya kita kena set diri kita setiap minggu, bila masa kita belajar. Dan bila masa yang kita belajar agama ni. Kita sekarang ni kalau kita belajar agama, bukanlah makna kita nak jadi alim ulama' ke ulama' besar ke dan sebagainya. Dalam konteks kita jemaah ni, makna kita menuntut ilmu ni, terutamanya dalam soal akidah, fiqh dan juga tasawuf, akhlak ni, ialah untuk membekalkan diri kita sebagai pendakwah. Kalau kita ni nak jadi alim ulama', bukan sekarang kita baru belajar. Kalau kita nak jadi tokoh ulama' besar ke sebagainya, daripada kecil dulu kita dah set diri kita, hafal Quran, masuk line agama, berpuluh-puluh tahun belajar, barulah kita boleh jadi tokoh ulama'. Tapi sekarang ni kenapa dalam jemaah kita wajibkan belajar ni, terutamanya belajar Al-Quran, sebab itu bekalan kita sebagai pendakwah. Sama ada untuk melepaskan kewajipan fardu ain kita dan dalam sama kita untuk membimbing orang lain supaya kembali kepada Islam. Ini penting. Dan jadi sentiasa menghadiri majlis ilmu kerana ilmu dapat menghidupkan hati. Dan kemungkinan seorang amil itu, petugas jamaah itu, apabila mendengar satu perkataan dari seorang yang alim, yang ikhlas dan benar, maka kalimah tadi akan menggerakkan dia untuk tempoh setahun ataupun sepanjang usia dia. Sebab ilmu ni dia cahaya. Al-ilmu nurun. Bila masuk dalam hati tu, dia menyuluh jiwa kita untuk dapat melihat kebenaran, untuk dapat melihat apa aib diri sendiri, untuk dia dapat baiki diri sendiri, untuk dia dapat mencerahkan mata hati, dapat menguatkan keimanan, dapat semakin kenal Allah. Bila makin kenal Allah, makin bertambah ibadah. Itu pentingnya ilmu. Dan yang paling penting juga, ilmu dapat membukakan mata kita, yakni mata hati kita, untuk melihat apa namanya tipu daya syaitan. Sebab syaitan ni dia banyak tipu daya dia. Kan? Banyak tipu daya dia. Menyebabkan manusia tak sedar antara apa nama ni speciality syaitan ni ialah dia menggambarkan sesuatu yang tak baik tu sebagai benda baik. Ini yang bahaya ni. Benda-benda yang baik kita nampak tak baik. Benda-benda yang tak baik kita nampak baik. Ini paling bahaya. Apa yang disebut sebagai tazyin. Ini antara talbis ikat apa ni jeratan syaitan, tazyin, iaitu dia menghiaskan keburukan dengan sebagai kebaikan dan dia menghiaskan kebaikan sebagai keburukan.
Maka tepatlah firman Allah Ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut pada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Kalau kita lihat surah Fatir ni 28 ni, ayat-ayat yang sebelum surah ayat 28 surah Fatir ni, dia menceritakan tentang soal apa, melihat bukan sekadar Al-Quran sebagai ayat Allah, tetapi alam itu sendiri. Maknanya keilmuan yang boleh membawa manusia kepada takut Allah ni bukan sekadar ayat-ayat Quran. Ayat Quran ni ayat yang dibaca. Tapi di sana ada ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di langit dan di bumi. Yang perlukan pada pemerhatian. Makna dalam bahasa mudahnya, yang dapat dikaji melalui ilmu sains. Sains ni kan dia kaji tentang tumbuh-tumbuhan, disebut sebagai botani. Kalau kaji tentang binatang, dikatakan zoologi. Kalau dia kaji tentang apa namanya obat-obatan, sebagai farmasi dan sebagainya. Maknanya sains ni adalah merupakan ilmu yang apa nama ni mengajak akal manusia untuk mengenal keagungan dan kebesaran Allah. Ini kita kena faham. Sebab itulah tak perlu kita nak apa nama ni anti dengan sains. Sebab kalau kita kaji Quran, menurut lecturer Ana lah, dia kata kalau kita kaji Quran, sebahagian besar ayat-ayat Quran ni ialah tentang sains. Tentang tanda-tanda kebesaran Allah di langit dan di bumi. Firman Allah Ta'ala lagi, Rabbi wa qur Rabbi zidni ilmah, dan berkata, dan katakanlah wahai Muhammad, ya Tuhanku, Rabbi zidni ilmah, ya Tuhanku, tambahkanlah kepada aku ilmu pengetahuan. Jadi maknanya Nabi SAW pun diajar supaya berdoa pada Allah untuk minta tambah ilmu itu sendiri. Dan yang ke-16 yang menjadi cara untuk merawat penyakit al-futur yang telah kita bincang sebab dan faktornya sebelum ni, mestilah kita menerima Islam secara keseluruhan. Maknanya kita tak boleh ambil Islam juz'i, ikut yang kita suka. Ada orang suka Islam sebab dari segi pakaian tutup aurat contohnya. Maka dia sukalah dengan pakai tudung lah, dengan fashion tu fashion ni, tapi dalam bab yang lain dia tinggalkan. Ada orang yang suka Islam ni dalam soal-soal kerohanian saja, zikir, selawat macam-macam, tapi dalam soal perjuangan dia mengelak. Dalam soal amar ma'ruf nahi munkar dia tinggalkan. Maka perkara inilah benda yang berlaku dalam jemaah sendiri. Kadang kita dalam jemaah pun ada orang jenis seperti inilah. Dia suka ibadat dia, walaupun dia ahli PAS, tapi dia tak kisah yang lain, dia nak ibadat dia. Ada juga. Dan itulah antara yang kita telah bincang pada kuliah-kuliah yang lepas, boleh menyebabkan kepada futur itu sendiri. Maka menerima Islam secara keseluruhan tanpa mengabaikan sedikit pun kesemua cara yang sedemikian akan menjamin kelangsungan amalan berterusan hingga ke akhir hayat dan sehingga bertemu Allah di akhirat nanti. Yang ke-17, cara merawat futur ialah melakukan muhasabah ke atas diri dan mengkaji setiap masa. Mengkaji diri kita setiap masa. Maknanya mengislah dirilah, bermuhasabah dan mengislah diri. Melakukan muhasabah ke atas diri dan mengkajinya setiap masa. Cara yang demikian akan dapat mengenal pasti kelemahan diri sejak dari awal lagi, yang membolehkan mudah untuk diubati. Patutlah kita untuk nak dapat islah diri ni, pertama kita kena ada sikap untuk boleh menerima nasihat. Bukan sekadar kita boleh menasihat orang dan kita nak orang dengar nasihat kita, kita juga kena belajar mengasuh diri kita untuk boleh menerima nasihat. Tambah dalam konteks berjamaah kan. Dalam berjamaah ni kadang ada orang senior, kadang ada orang yang berjawatan, kadang ada orang yang berpengaruh, orang yang berilmu dan sebagainya. Maknanya walaupun masing-masing ada kelebihan dan kekurangan, tapi kalaulah kita sombong, takabur, bongkak, nampak diri kita yang betul, orang lain tak betul, itu akan menjadikan kita terpencil dalam jemaah, yang menyebabkan kita akhirnya boleh futur dalam jemaah. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, yakni dengan menjunjung perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangan Allah. Wal tanzur, dan hendaklah nafsun, dan hendaklah setiap diri memerhatikan. Kataan wal tanzur tu, nazara tu maknanya melihat, memerhati dan memikirkan. Memerhatikan apa yang telah diperbuatnya, apa persiapan dia untuk hari esok. Disebut dalam bahasa lighad ni, ghadin tu esok. Maknanya seolah-olah besok lah, dekat kan. Tapi yang disebut, yang dimaksudkan dalam ayat ialah hari akhirat. Akhirat ni hari kiamat. Bila hari kiamat kita tak tahu.
Walaupun kita biasa dengar orang ceramah tentang dunia dah sampai hujung, dah apa, banyak tanda-tanda dan sebagainya, tapi kita tak tahu bila. Maknanya, walaupun tak tahu bila, Allah Ta'ala guna perkataan rod supaya kita rasa dekat. Sebab supaya kita rasa dekatnya kiamat, supaya kita boleh bersiap sedia untuk buat persiapan menghadapi kehidupan lepas mati itu sendiri. Jadi maknanya kiamat ni walaupun kita tak tahu, bila berlaku kiamat dunia ni, ada satu kiamat yang dekat dengan kita, iaitu kematian. Kematian pun kiamat diri kita, yang boleh datang anytime. Sekarang ni tak kira dah macam-macam orang. Kawan kita yang masuk Wat Baruna Syari pun, tak kira kan dia orang banyak kerja kuat, peluh banyak, badan pun taklah besar mana kan. Kita kenal siapa dia, tapi pun boleh kena mild stroke lagi. Banyak ahli-ahli sukan yang hebat-hebat boleh kena penyakit kanser lah, yang boleh mati tengah main badminton lah. Berapa ramai orang yang tengah berbasikal jatuh mati. Berapa ramai orang yang bersukan, maknanya berpenyakit dan sebagainya. Maknanya sama bagaimana dengan kita? Tentu kita lagi lebih kan. Kita yang tak jaga makan, kita yang macam-macam tak jaga badan kan. Maknanya kita sebenarnya sebab-sebab kematian tu terlalu dekat dengan kita. Sama ada kita sedar atau tak sedar je. Yang masalah besar bila kita tak sedar diri ni. Ini masalah besar. Jadi maknanya Allah Ta'ala sentap diri kita, maknanya kena tengok apa persiapan kita lerat untuk esok ni. Seolah-olah esok mati kita. Seolah-olah esok hari kiamat. Sebab bila hari Jumaat, hari ni apa? Hari Rabu, bila tiba hari Jumaat pagi, kalaulah matahari terbit di barat, berarti pintu taubat telah tertutup. Itu masalah besar untuk kita. Jangan sampai begitu kan. Begitulah juga bila orang yang sampai nyawa di kerongkong, masa itu maknanya pintu taubat dah tertutup. Kalau nak taubat, mestilah qablal maut, sebelum mati. Sebelum matahari terbit di barat. Oleh kerana itulah, lirat ni menyentap jiwa kita supaya kita sedar perkara ni. Kerana kata pepatah Arab, kullu ma huwa atin qaribun. Sesuatu yang mendatang, dia adalah dekat. Macam kita lah dulu kecil masa sekolah, tiba-tiba periksa zaman-zaman kita lah, orang-orang lama ni periksa penilaian lah, lepas tu periksa SRP lah, LCE lah, lepas tu naik-naik dah ambil MCE, SPM sekejap, lepas tu naik STP, HSC dan sebagainya. Maknanya tahu-tahu sekarang ni kita dah berumur, dah 60, dah 70 dan sebagainya. Maknanya perjalanan hidup kita ni terlalu cepat. Jadi jangan sampai kita terleka. Sebab kalau kita terleka, kita akan dapati kita banyak melepaskan banyak perkara yang bermanfaat, yang menyebabkan kita kerugian. Wattaqullah, sekali lagi Allah Ta'ala sebut wattaqullah, bertakwalah pada Allah, innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Ta'ala khabir, sangat mengetahui, halus pengetahuan Allah Ta'ala bima ta'malun, dengan apa yang kamu kerjakan. Alhamdulillah, jadi kita telah selesai wabak yang pertama, iaitu Al-Futur. Kita telah membicarakan sebab-sebab, kita telah membicarakan kesan-kesan futur terhadap peribadi dan juga gerakan, dan akhirnya kita telah mengkaji, membahaskan tentang bagaimana kita nak mengobati penyakit futur. Mudah-mudahan kita semua rajin-rajin baca apa yang telah Ana tuliskan dalam kuliah-kuliah kita ni, simpan, jangan kita biarkan berlalu begitu saja. Siapa yang ada buku tak ada masalah. Siapa yang tak ada buku, nota-nota ni kena simpan, kena baca supaya kita peringatkan diri kita dan jangan sampai kita lalai, insya-Allah. Jadi sekadar itu untuk malam ni. Kalau ada sebarang persoalan, silakan. Alhamdulillah Ustaz. Ya, Sebenarnya saya dekat pada cawangan, saya dah mula balik ke Usrah. okey. Jadi saya bukalah Usrah ni dengan wabak sepanjang jalan ni dulu Eloklah. sebagai ringkasan. Jadi Elok. kita refresh baliklah sahabat-sahabat kita ni. Kita cuba ni lah, jangan laju-laju lah, buat slow-slow kan. Ya. Satu malam tu buka beberapa je, jadi supaya kita lebih menghadam perkara ni, insya-Allah. Okay. Alhamdulillah. Ada soalan lain? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah.
Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawatal arda binuri syamsik wa qamarik. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Aman.